Mengambil langkah untuk mengabaikan panggilan daripada nombor yang tidak dikenali adalah tindakan yang bijak. Sekiranya ada pihak yang menyamar sebagai pihak berkuasa, segera matikan panggilan dan laporkan kepada pihak polis atau hubungi talian 997. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 25 September 2023 bersama saya Azizan Alam. Ayo kita mulakan dengan segmen Sahih. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ membuat laporan polis berhubung kenyataan tular di Facebook yang mendakwa lesen kenderaan motor LKM atau cukai jalan fizikal masih diwajibkan. JPJ dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa kenyataan dalam hantaran tersebut adalah tidak benar dan mengelirukan orang ramai. Laporan polis tersebut dibuat bertujuan untuk siasatan lanjut terhadap pemilik akaun Facebook terbabit bagi mengelakkan perkongsian kenyataan yang tidak betul dan mengelirukan pada masa hadapan. Dan menerusi hantaran di Facebook itu, seorang wanita mendakwa bahawa pemilik kenderaan pada masa ini boleh menggunakan dokumen LKM atau cukai jalan digital sahaja adalah satu pembohongan. Baik, seterusnya, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh tidak terkejut apabila terdapat pihak yang menularkan kembali video lama yang melibatkan dirinya dan telah diambil di luar konteks. Menerusi rakaman video tular itu, kelihatan beliau melakukan tinjauan di sebuah pasar raya bagi memantau harga barang keperluan asas di pasaran dan membeli beberapa barangan untuk membuat penilaian kos. Dan antara barangan dibeli ialah minyak masak, beras, biskut, mi segera, sardin dalam tin, tepung gandum, serbuk minuman, bawang dan kentang dengan nilai perbelanjaan sebanyak RM136.30. Dan menjelaskan perkara sebenar, Fuziah berkata apa yang tular itu adalah rakaman video ketika beliau berkunjung ke sebuah pasar raya di Langkawi, Kedah pada awal Julai lalu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menjelaskan bahawa kalimah wallahi wabillahi watalahi sememangnya tidak dilafazkan ketika Majlis Angkat Sumpah Ahli Parlimen bukan sahaja bagi penggal ini tetapi juga termasuk penggal-penggal yang lepas. Menerusi video yang dimuat naik dalam TikTok, beliau berkata yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul juga turut memberikan jawapan bahawa perkara itu tiada dalam peraturan mesyuarat. Dan jelas Fahmi untuk memastikan kesahihan dakwaan yang dibangkitkan Ahli Parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim itu, beliau telah meneliti semua upacara Majlis Angkat Sumpah Ahli Parlimen yang berlangsung sebelum ini. Baru-baru ini tular sebuah video yang memaparkan Datuk Seri Syahidan meminta penjelasan berhubung kalimah wallahi wabillahi watalahi tidak dilafazkan Suhaizan yang juga naib pengurusi amanah Johor ketika mengangkat sumpah jawatan sebagai Ahli Dewan Rakyat. Baik, tangkap layar yang mendakwa bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bakal mewujudkan satu yuran khas baru sebanyak RM30 adalah palsu. Dan untuk makluman orang ramai, KPM tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan media sosial seperti itu. Justru orang ramai dinasihatkan untuk tidak menyebarkan atau berkongsi sebarang maklumat palsu serta merujuk terus kepada laman media sosial rasmi KPM untuk mendapatkan kepastian. Dan baru-baru ini juga tular satu dakwaan kononnya terdapat wang yang boleh dituntut secara percuma. Mesej tersebut mendakwa bahawa terdapat wang berjumlah RM1,000 dikreditkan dalam MyCard serta boleh dituntut orang ramai melalui satu pautan. Dan pautan tersebut sekiranya ditekan akan membawa penerima ke satu laman semakan status yang mempunyai logo sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan melalui semakan yang dilakukan, pautan terbabit adalah pautan palsu yang bertujuan memperoleh data orang awam seperti nombor telefon. Malah menurut Kementerian Kewangan, bantuan tersebut bukanlah berjumlah RM1,000 tetapi RM600 yang dikreditkan melalui MyCard mengikut kawasan. Oleh demikian adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai pengguna cyber untuk sering berhati-hati dalam melakukan sebarang aktiviti dalam talian kerana penjenayah kini semakin licik dalam melakukan pelbagai taktik untuk menipu orang ramai.
Dan untuk itu pastikan sahih berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Early this year, I introduced Malaysia Madani, a vision built on the pillars of core values that we believe are indispensable in any harmonious, thriving, and peaceful society. Compassion, ihsan and rahmah, respect, trust and amanah, innovation, prosperity, and sustainability. These basic principles and moral values also apply in the context of our relations with other countries. That Malaysia's commitment to the UN and the multilateral system is born out of the strong conviction that all countries, no matter how big or small, rich or poor, strong or weak, have a common responsibility towards creating a better world for tomorrow. Malaysia believes we can achieve this through greater trust and strengthened multilateralism. The United Nations can be the vessel to take us from despondency to a brighter future, from uncertainty to optimism, and from vulnerability to resilience. Baik saudara, sebanyak 3,837 insiden cyber direkodkan, insiden keselamatan cyber direkodkan oleh Pusat Tindak Balas Insiden Keselamatan Cyber 999 Cyber Security Malaysia dari bulan Januari hingga Ogos bagi tahun ini. Dan juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching menyatakan bahawa 4 insiden tertinggi itu ialah penipuan sebanyak 2,400 kes dan juga pencerobohan sebanyak 396 kes, juga berkaitan dengan kandungan 378 kes dan juga kod berniat jahat 359 kes. Dan bagi segmen sudut pandang hari ini, bersama kita di dalam studio ketika ini ialah Tuan Muhammad Zabri Adil Talib yang merupakan pemangku Naib Presiden Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber Security Malaysia. Apa khabar Tuan? Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pastikan Sahih hari ini. Kita nak bercakap mengenai evolusi teknologi untuk kenali taktik scammer. Baik. Jadi Tuan, berdasarkan apa yang kita telah kongsikan, saya telah bacakan sebentar tadi, kita tengok indikator yang telah dikongsikan. Bagaimana kalau kita nak lihat sebenarnya status keselamatan cyber di negara ini? Adakah ia berada di tahap sederhana ataupun mungkin sudah berada di tahap yang sedikit membimbangkan? Kalau kita compare dengan tahun 2022, jumlah tahun lepas direkodkan sebanyak 7,292. So jadi kalau tengok rekod tahun ni seperti yang dibacakan tadi itu 3,837 tu kira dia dalam separuh. Tapi sekarang ni yang ini dah bulan Ogos, which means that kalau ikut dari perkadaran dia tu menurun lah. Tetapi masih lagi dalam keadaan yang membimbangkan kerana kita tengok masih ada lagi laporan-laporan yang dilaporkan oleh mangsa dan diliportkan dalam surat khabar dan juga diriportkan kepada Cyber Security Malaysia sendiri. Masih ada lagi. Jadi sebelum ini kita juga ada jalankan satu temuruga dengan Datuk Zulkarnain daripada MCRC. Yes. Dia mengatakan bahawa evolusi scammer ini juga ada evolusi. Betul. Daripada mungkin panggilan telefon ke pautan, sekarang pergi email dan sebagainya. Jadi namun apa yang Tuan kongsikan tadi jumlahnya banyak berkurangan, itu adalah satu petanda yang baik juga sebenarnya. Yes. Jadi kalau kita nak lihat daripada tempoh 8 bulan itu, kita faham bahawa scam ini dia macam-macam idea, macam-macam taktik platform yang digunakan. Dari tempoh 8 bulan itu sebenarnya apa taktik yang paling popular ataupun modus operandi yang sering digunakan oleh ini? Sebenarnya pihak berkuasa Malaysia kita telah berjaya membuat penemuan lah
di mana kalau tengok dia serangan yang paling bahaya tu APK malware. Kod aplikasi APK lah. Which means that lepas dia contact melalui SMS ke ataupun dia call ke apa ke, ataupun mangsa tu nak beli ke atau mendapatkan perkhidmatan, dia akan end up akan suruh download APK file installer lah dalam phone kita. Especially APK ni memang spesifik untuk Android. So jadi bila download APK ni, aplikasi ni akan minta permission kepada kita punya text box SMS, dan juga selain daripada apps tu akan mencuri username dengan password. So jadi bila dia dah dapat username dengan password dan dia buat transaction, SMS TAC itu masuk. Dan apps tu sendiri, because dia ada permission, dia forward kepada server penjenayah dan dia delete. Jadi mangsa tak sedar. Dan kita Cyber Security Malaysia bersama-sama dengan pihak Bank Negara, PDRM, MCMC, kita sit down together and then kita form task force, and then kita dapat buat reverse engineering dan kita dapat tahu punca dia. Dan terus Bank Negara memberitahu kepada semua bank, selepas ni transaction punya pengesahan tak boleh melalui SMS. Dan Alhamdulillah, saya percaya itulah yang menyebabkan statistik pada tahun ini dia berkurangan. Dan penjenayah-penjenayah ini dia terpaksa menggunakan taktik lain. Sebab taktik tu, pengesahan tu hanya boleh dilakukan melalui apps. So jadi kalau tahun ni, kalau kita tengok, dia akan cuba fokus kepada platform social media di mana macam Facebook dan juga Instagram, dan dia akan bukanlah exploit, tapi dia akan mengoptimumkan melalui ruang pengiklanan di Facebook tu sendiri. Maknanya dia beli and then dia letak dia punya iklan dia yang akan tawaran yang istimewa, yang menyebabkan orang menarik ni, orang akan klik. Bila orang akan klik, dia akan pergi kepada WhatsApp, and then dekat situ dia akan ini sama dengan scam pelaburan yang kita tengok. Sebab sering kami bacakan, dipastikan saham pelaburan, janji pulangan lumayan, semua ini terpakai sama dengan Yes, dia punya modus operandi dia lebih kurang sama, just cerita dia berbeza. Tapi dia punya kaedah dia tu sama. Jadi dia akan mengeksploit rasa ataupun kelemahan manusia ni. Macam orang tu dia terdesak, ada masalah kewangan, dia nak ni, ataupun dia memang suka melabur ke apa kan, dan dia nak kaya, dia akan guna elemen tamak. Kadang-kadang dia menggunakan elemen takut. Selalunya yang macam kena Macau scam kan, dia akan gertak dengan ayat-ayat macam, okey, puan terlibat dengan penggubalan wang haram. Jadi bila seseorang tu dia bekas pegawai pejabat awam, macam mana ada. Jadi dia akan cuba untuk membersihkan nama dia. Betul. Jadi secara tak langsung dia mengikut apa yang penjenayah ataupun penjenayah scammer ni suruh dia buat. Jadi dia sebenarnya dia mengeksploitasi kelemahan manusia, which is kita ada perasaan takut, kita ada perasaan panik, kita ada perasaan ingin dicintai. Kita ada perasaan love scam. Kita perasaan untuk sesuatu yang menguntungkan. So jadi bukan kata kita ni tak pandai, tetapi scammer tu dia dah satu step di depan. Betul, saya setuju. Kalau ikutkan sebenarnya apa yang ditawar pun kita boleh lihat sebenarnya too good to be true. Yes. Terlalu mudah dapat RM3,000 dalam masa 1 jam. Ini sebenarnya kita boleh lihat sebenarnya kalau kita dari fikiran yang waras lah, orang kata kan. Rasional, kita boleh tahu bahawa itu sebenarnya tidak mungkin berlaku, sedangkan pelaburan mengambil masa mungkin beberapa lebih daripada yang dikatakan, beberapa jam, 1 jam, 2 jam. Betul. Kalau kita tengok sebenarnya tidak mustahil jugalah. Kalau kita mungkin Tuan boleh ceritakan sikit mungkin berkaitan dengan love scam pula, bagaimana menjerat mangsa ini. Kalau kita tengok aplikasi-aplikasi yang ada, kadang-kadang kita pelik kenapa mereka mudah terjatuh dalam perkara seperti ini. Mungkin Tuan boleh bersihkan sikit. Okey, saya nak sentuh sikit lagi yang tadi tu. Jadi zaman sekarang ni, because of terlampau sangat banyak consumption daripada internet, Instagram, Twitter dan sebagainya. So jadi apa yang saya nak advise ialah jangan percaya apa benda yang kita tengok dekat social media. Never trust, always verify. So tak boleh nak
terus terima. Even yang kawan-kawan kita forward, dia punya mindset dia, ini tak betul. Kalau kita nak ni, kita kena verify. So, jadi balik kepada love scam ni. Okay, love scam ni, dia orang masuk dekat dalam ada satu website dating website. Malaysia ni ada OMI. Kan? Jadi memang dia ada dekat dalam tu, dia tunggu dekat dalam tu. So jadi OMI ni pula dia asyik selalu advertise iklan tu masuk dekat Twitter, masuk dekat social media. So, jadi dia menimbulkan curiosity. Jadi kebanyakan mangsa tu dia nak cuba je. So bila dia cuba je, and then akan ada someone yang akan hubungi dia dan akan cuba untuk berkenalan. Jadi bila kata love scam ni, dia punya tempoh scam dia tu lama. Tetapi dia akan fully utilize mangsa tu, maknanya dia akan gunakan mangsa tu sampai duit, akaun dia jadikan kedai akaun. Lepas tu dia akan kata macam ada masalah dan dia nak jual something, dia suruh girlfriend itu post kepada kawan-kawan dia dan jual kereta ke dan sebagainya. Apa yang dia boleh tipu, dia akan tipu. Jadi sebenarnya bagaimana orang kata kaedah untuk filtration untuk dari segi akaun-akaun seperti OMI ni, macam mana untuk kita nak kenal pasti sebenarnya, adakah sukar untuk melakukan filter itu sebab kita tidak tahu siapa yang ada di dalam, ataupun berbalik kepada orang kata tanggungjawab kepada diri kita sendiri untuk kita nilai this is not right, this person is very suspicious. Mungkin tuan boleh komen. Kalau tanya pendapat saya, kena berjumpa orang tu. So tak boleh nak sekadar berkenalan dekat dalam dunia cyber sahaja. Lepas tu orang tu boleh minta tolong itu, minta tolong ini, tapi bila nak berjumpa ada je. Ada je alasan yang diberi. Kalau itu dia punya first indicator, and saya tak nak kata orang kata bangkang ataupun menafikan OMI, kan? Tetapi dia mungkin dia ada kebaikan dia. Tapi cara kita menggunakan tu ialah kita perlu beretika, di mana kalau orang tu dia tak nak jumpa ataupun dia bagi alasan, mesti ada something wrong. Yes. Tetapi bila masalah dia, bila scam ni, pecinta ni, dia menyebabkan orang tu rasional dia tu hilang. Dia seolah-olah macam tak apalah, biarlah aku kehilangan tu, biarlah aku kehilangan ni. Yang penting aku tolong dia sebab dia ambil berat tentang aku, something like that. Lagi satu saya mungkin nak sentuh sedikit mengenai kita cakap mengenai sikap oversharing ini sendiri. Media sosial is a space untuk kita meluahkan sesuatu, berkongsi kegembiraan dan sebagainya. Tapi ini kita berbalik kepada orang kata kesedaran diri kita sendiri. Bagaimana sikap oversharing ini sebenarnya perlu mungkin kita meltdown sikitlah, turunkan sikit sebab menurunkan kaedah orang kata scam, mengurangkan jenayah scam ni sebenarnya berbalik kepada diri kita, peranan kita sendiri dalam menyedari bahawa oversharing ni sebenarnya boleh membawa mungkin sedikit keburukan. Mungkin tuan boleh kongsikan sikit pandangan mengenai oversharing ni, yang tak baik dia ialah dia kemungkinan dia mendedahkan maklumat-maklumat yang tak sepatutnya dia dedah. Contohnya bila dia ambil gambar latar belakang dia tu. Jadi bila netizen ni, bila dia tengok, dia tak tengok muka orang tu, dia akan tengok baju, dia akan tengok latar belakang apa semua, dan dia akan disebabkan dia nak menunjukkan dia respon, dia akan comment something. So jadi oversharing ni dia tak baik. Satu, dia mendedahkan maklumat-maklumat ni, dan kedua, dia boleh create something yang tidak perlu, which is menyebabkan orang cemburu. Betul. Bila orang cemburu, orang tak suka, jadi orang akan jadikan dia target, jadikan dia sasaran. Jadi kalau dia menunjukkan kekayaan dia, dia akan menarik perhatian scammer ni. Jadi secara keseluruhan dia, bila terlalu banyak sharing ni, memang keburukan dia lebih daripada kurang. Sebaiknya kita maintain buat sederhana. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan sikitlah apa antara usaha kerajaan dalam memastikan bahawa kegiatan scam ni berkurangan, dan mungkin ada langkah-langkah lain yang akan dilakukan, kerana saya percaya bahawa ada kempen anti-scam yang telah dijalankan. Mungkin ada. The only way untuk kita lawan dengan scammer ni adalah dengan ilmu pengetahuan. Sebab tanpa ilmu pengetahuan tu, dia kemungkinan untuk kena scam
memang banyak. Dan kita kena fikir bahawa scammer ni dia bukannya satu grup. Betul. Dia ada banyak grup. Dan dia orang grup-grup ni dia macam seolah-olah macam dia sindiket, dia bekerjasama. So jadi memandangkan ini adalah yang kita faham, the only thing, cara yang boleh membantras ni, jadi kita adakan kempen jelajah anti-scam kebangsaan, di mana sebelum ni kita dah buat dekat Selangor, dekat Perlis, dekat Sarawak, di mana idea diilhamkan oleh gabungan anti-scam, GEBAS, dan diterajui oleh CSM, di mana dia adalah satu platform di mana kita sentiasa berdialog dan berdiskus, berbincang tentang teknik-teknik terbaru yang digunakan oleh scammer. Kadang-kadang orang tanya, kan, cukup ke? Memang tak cukup. Rakyat Malaysia ada 30 juta lebih kurang. Jadi katakan kalau kita buat satu sesi, maksimum datang 200 orang. Betul. Still lagi banyak lagi yang kita tak cover. Jadi di atas platform ni kita cuba untuk rakamkan dan kita akan cuba untuk dokumenkan supaya orang ramai ada tempat nak merujuk. Okey, bercakap mengenai teknologi baru, seperti yang Tuan cakap tadi, kita nak cakap pasal teknologi kecerdasan buatan. Okey. Itu adalah salah satu taktik baru yang digunakan oleh scammer kalau kita tengok yang terkini. Mungkin Tuan boleh jelaskan bagaimana ia dilakukan sebenarnya melalui ini. Dalam konteks ni, AI adalah satu teknologi yang boleh membantu kita membuat keputusan. Jadi dalam kes ni, because disebabkan kelemahan sistem cyber, keselamatan cyber, dia telah menyebabkan data-data itu tertiris. So data-data yang tertiris ni dijual di laman web gelap. Dan scammer ataupun penjenayah cyber ni, kita panggil dia threat actor, dia beli data tu. So, jadi bila data tu dia dah beli dan dia train data tu. Daripada data tu, dia boleh keluarkan senarai sasaran ataupun target scam yang berkebarangkalian tinggi untuk berjaya. Okey. So jadi kalau dia punya skim dia memang nak target orang yang umur pesara. Jadi dia akan run because of data yang tertiris tu, ada data-data kerja dan sebagainya. So jadi pegawai kerajaan lebih mudah untuk di-scam berbanding dengan orang pekerja swasta dengan menggunakan skim Makau Scam. So jadi kalau macam kalau cinta, apa ni, jerat percintaan scam tu, dia boleh keluarkan dia punya profil dia tu. Jadi itu yang scammer ni dia dah menggunakan sampai level tu. Dan termasuk dia menggunakan elemen-elemen social engineering selain daripada AI tadi. Okey. Mereka juga, kalau saya ada juga cubalah, orang katakan aplikasi yang mudah didapat dekat melalui muat turun mudah ni, kita boleh dapat satu apps ni, boleh tiru suara, wajah, dan cara ini pun sudah mula orang kata dieksplor oleh scammer untuk gunakan. Bagaimana, apakah langkah yang dilakukan? Mungkin langkah awal yang boleh dilakukan. Buat masa ni kita tak jumpa lagi scammer menggunakan teknik tu. Yang itu lebih digunakan di tempat lain. Dia lebih merujuk kepada jenayah kebencian dan sebagainya. Tapi kalau konteks scammer ni, dia gunakan data peribadi yang dah tertiris tu, dia susun balik, dan data-data tu dia buat automation di mana ada program yang boleh call mangsa. Kalau dia ada senarai mangsa tu, akan call. Jadi sila tekan satu sekiranya ni. Bila tekan satu tu baru akan dia punya telefonis dia akan jawab dan teruskan aktiviti scam tu. So jadi kalau macam kita, apa yang kita boleh buat ialah menggunakan AI juga. Kita kolaborasi dengan pihak swasta, contohnya Whoscall. PDRM buat kolaborasi dengan Whoscall, di mana nombor-nombor telefon yang pernah digunakan untuk scam tu dia kongsikan. So jadi apabila ada panggilan tu, dia akan keluar caller ID, katakan ni possible scammer.
So jadi bila keluar tu tekan je cancel. Betul. Jadi ini adalah alat bantu yang boleh membantu kita untuk melawan skamer. Jadi Tuan, nampaknya masa pun sudah semakin singkat untuk kita. Kita banyak lagi sebenarnya kita nak cakapkan berkenaan dengan teknologi, evolusi teknologi ini. Mungkin pada masa akan datang kita boleh berjumpa lagi dan bercakap dengan lebih lanjut. Dan setakat apa yang telah dikongsikan oleh Tuan sebentar tadi, kita dengan harapan bahawa jenayah skam ini dapat dikurangkan. Lebih-lebih lagi dengan evolusi teknologi yang kita lihat semakin maju, sepatutnya memberi manfaat kepada kita. Tetapi mendatangkan mungkin sedikit kegusaran. Dan ini bukanlah salah teknologi 100%, tetapi manusia ataupun orang ramai yang memanipulasikan teknologi itu sendiri untuk kepentingan mereka, terutamanya skamer-skamer ini. Jadi sekian saja untuk dari kami untuk segmen Sudut Pandang, dan kita berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. We are appalled by the legitimization of these acts under the feeble defense of human rights. Quran burnings are nothing but a clear Islamophobic act intended to incite hatred. Inaction in the face of such blatant provocation to a religion is simply irresponsible and sends a dangerous message to humanity. Mr. President, these are indeed tall orders, but that is the very reason we are here. I truly believe that no challenge, however formidable, is insurmountable if we secure the collective commitment of this global community, the member states of this august institution. What we need is trust and the conviction to make the world a better place, the will to work together on a platform of consensus and solidarity. Baik, kini kembali dalam Pastikan Sahih. Baik, bagi segmen notifikasi, bicara naratif, jangan lupa untuk saksikan malam ini dengan kupasan sinergi memperkasa industri halal. Pada malam ini jam 9 malam bersama dengan tetamu jemputan iaitu Tuan Muhammad Zamri Muhammad Syafiq, iaitu pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, juga bersama dengan Tuan Khairul Azwan Harun, iaitu pengerusi Halal Development Corporation. Jangan lupa untuk saksikan malam ini bicara naratif jam 9 malam. Dan juga esok pada jam 9 malam juga bicara naratif, kupasan yang akan dibawakan adalah 17 ancakan besar KSP RMK ke-12 bersama dengan Dr. Zokri Idris, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pembangunan Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, dan juga Profesor Datuk Dr. Saadiah Muhammad, iaitu Profesor Ekonomi UNISEL, dan juga Timbalan Pengurusi Forum Ekonomi Manusiawi. Baik, jangan lupa untuk saksikan, ikuti juga Creative The Southeast Asian Animation, iaitu business platform to the world. Anda boleh ikutinya pada 27 hingga 1 Oktober 2023 di Kuala Lumpur Convention Centre. Baik, sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih, dan mungkin anda boleh gunakan tentang apa yang dikongsikan sebentar tadi berkaitan dengan jenayah skam, dan bersama-sama kita bantu untuk menurunkan dan juga menambah baik apa yang kita katakan jenayah skam ini supaya tidak terus berleluasa di negara ini. Assalamualaikum, sekian sahaja daripada kami di Pastikan Sahih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok pada jam yang sama. Assalamualaikum, jumpa lagi.